tu boleh tengok muka surat 36 2.3 organ utama transpirasi. So kita ada 2 subtopik lagi sebelum kita habis bab 2 lah. Okey. Cikgu nak tanya, awak nampak tak slide cikgu sekarang? Nampak tak slide cikgu? Okey, On the way. nampak cikgu. Okey, nampak dah. Okey. So cikgu nak present sebab ni kaedah baru sebab hari tu kan ingat tak slide kita tak bergerak, jadi cikgu dah jumpa cara dia. Okey, sekarang cikgu nak tanya, nampak tak slide cikgu yang kedua ni? Yang cikgu tengah share sekarang, nampak tak? Nampak. Okay, very good. So nampak boleh cikgu sambung lah. Okay, so malam ni kita nak masuk tajuk organ utama transpirasi deh. Okay, jadi kita nak fahamkan terlebih dahulu tentang apa maksud transpirasi. Okay, so transpirasi ni awak nampak tak ada I dua-dua deh. Ada I. So transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Nampak tak cikgu berhenti-henti tu? So itu kata kunci dia. Transpirasi ialah proses kehilangan air. Air keluar. Keluar dalam bentuk apa? Keluar air ke? Keluar dalam bentuk wap air. Secara apa? Dia tak keluar beru-beru macam tu. Dia keluar secara sejatan. Dari mana? Dari daun tumbuhan, dia hilang ke persekitaran atmosfera. Cikgu ulang sekali lagi, awak ingat macam ni, ada I tu, transpirasi. Jadi transpirasi ni ialah proses hilang air. Air hilang dalam bentuk apa? Dalam bentuk wap air. Secara apa? Dia keluar secara sejatan. Dari mana? Dari daun tumbuhan, dari tumbuhan ke atmosfera. Dari tumbuhan ke atmosfera. Walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga, walaupun dia ni, tadi cik kata daun kan, dia tak semestinya daun. Walaupun transpirasi ni dia boleh berlaku melalui organ-organ lain, dia boleh keluar melalui daun, dia boleh keluar melalui batang, dia boleh keluar melalui bunga, tetapi, dia ada tetapi, 90% daripada air ni tersejat keluar melalui liang stoma yang terdapat pada daun. Cikgu ulang sekali lagi, kan tadi cikgu kata transpirasi ni air hilang. Hilang gimana? Pergi ke persekitaran. Keluar dalam bentuk wap air. Secara sejatan cikgu kata daripada daun. Kenapa cikgu sebut daripada daun? Sebab 90% air hilang tu dia keluar daripada daun. Daun dia keluar daripada liang stoma yang berada dekat daun. Sebanyak 90% air hilang melalui daun. Jadi kalau pokok tu lagi banyak daun, lagi banyak liang stoma, lagi banyak kadar transpirasi. Awak faham ke tak? Lagi banyak daun. Katakan pokok tu memang berdaun lebat. Lagi banyak liang stoma. Lagi banyak liang stoma, lagi banyak transpirasi berlaku. Okey, dan bukan setakat daun saja, dia berlaku juga melalui batang dan bunga. Tetapi awak kena ingatlah 90% keluar melalui liang stoma pada daun. Air akan meresap masuk ke dalam sistem akar secara osmosis dengan berterusan. So kalau awak siram pokok gak, air akan meresap masuk ke dalam akar secara osmosis. Selagi awak siram pokok tu, selagi itulah akar akan ambil air secara osmosis. So, air akan dibawa oleh xilem. Ingat cikgu ada ajar kan? Xilem, air, ni ada air ni. Xilem mengangkut air. Ingat fungsi xilem, mengangkut air dari akar, bawa ke daun. Bila sampai dekat daun, daun akan gunakan air itu untuk buat fotosintesis. Dan bukan setakat tu saja, air juga akan keluar ke persekitaran
dalam bentuk wap air melalui proses sejatan sebanyak 90% air akan keluar. So nampak dah air masuk, lepas tu air diangkut dan air keluar. Okay, kita baca sikit dekat gambar ni. Okey, dia kata kita ambil yang ni dulu, yang bawah deh. Okey, air menyerap, akar menyerap air dari dalam tanah. Kalau ion, pengangkutan aktif. Kalau air, secara osmosis. Okey, meresap masuk dalam akar. Kedua, xylem pada batang. Ada xylem ke? So xylem pada batang mengangkut air sehingga ke atas. Nak pergi mana? Nak pergi ke daun. Okey. Urat daun mengangkut air sampailah ke hujung daun ni. Awak kan dah belajar ke ada urat-urat daun ni, awak nampak dah ni. Urat-urat daun. Okey, urat-urat daun. So dia akan bawa air tu sampai ke hujung-hujung daun. Dan air tersejat ke atmosfera, keluar ke atmosfera dalam bentuk wap air melalui liang stoma sebanyak 90%. Okey, jelas maknanya awak bagi air, air pun keluar. Okey, jadi berapa persen je tu? Daripada 100% awak beri air, awak tolak 90% air keluar. So ada berapa persen je air yang digunakan oleh tumbuhan? Jadi hanya 10% sahaja air digunakan oleh tumbuhan untuk kesegahannya. Okay, dengar hanya 10% sahaja, 10% sahaja air digunakan untuk pokok tu kelihatan segah. Untuk pokok tu kelihatan tak layu. 10% je dia guna. 90% tu rupa-rupanya keluar melalui liang stoma. Okey, dan di sini ada satu aktiviti, aktiviti yang boleh membuktikan stoma daun merupakan tempat utama berlakunya transpirasi. Ni simple je, awak pun boleh buat dekat rumah, iaitu awak boleh sediakan satu bekas, awak masukkan larutan pewarna makanan biru ke merah ke hijau ke dan awak rendam batang saderi. Okey, yang ni awak tak payah buat lah sebab kalau you all nak try buat pun tak apa. So kita akan dapat macam ni. Bila awak rendam batang saderi, awak akan dapat macam ni. Awak akan rendam dan bila awak tinggalkan, nanti kalau awak rendam dalam larutan berwarna merah, semua ni akan warna merah. Okey, kalau awak rendam dalam larutan oranye, semua ni akan berwarna oranye sampai daun-daun dia pun warna oranye. Okey, dan bila awak potong batang saderi ni, awak tarik-tarikkan, awak akan nampak macam ni. Ni. Macam ni. Dia ada satu salur yang panjang. Okey, so apa bukti yang kita dapat bila kita buat eksperimen ni? Kita dapati dalam batang saderi. Okey, maknanya ada xylem. Kan awak pernah ingat ke, awak dah belajar sebelum ni, xylem ni ada dekat akar, ada dekat batang, ada dekat daun. Jadi xylem ni membentuk satu salur yang berterusan untuk mengangkut air dan garam mineral. Okey, keratan rentas batang bila kita potong macam ni, menunjukkan tisu xylem dalam batang telah diwarnakan dengan warna merah larutan iosin. Maknanya dia angkut air yang berwarna merah ni daripada akar, daripada batang yang hujung ni sampai ke daun. Kalau awak nak cuba eksperimen ni simple je. Kalau di negara barat, darjah 1, darjah 2 tu dia dah mula dah buat eksperimen ni. Kita form 5 baru nak cuba buat. So awak akan dapat rupa-rupanya dia angkut air yang berwarna merah, dia angkut air yang berwarna biru, dia angkut air yang berwarna hijau sampai ke daun sebab di dalam sepanjang ni ada salur xylem. Okey? Dan macam mana awak nak buktikan? Betul ke cikgu kata air ni keluar daripada daun? Okey. Sebelum cikgu pergi yang ni pun eksperimen simple. Awak boleh buat. Awak boleh buat. Cikgu kalau di sekolah, cikgu memang buat dengan student. Awak pergi dekat batang pokok, awak pergi dekat batang-batang hujung-hujung ranting ni, awak ikat plastik. Awak ikat plastik, plastik tu pastikan plastik yang berwarna putih. Awak tinggalkan dalam sejam. Pastikan awak buat eksperimen ni pada hari yang panas Awak buat eksperimen ni pada hari yang panas. Kenapa? Sebab masa tu liang stoma terbuka. So awak tinggalkan 1 jam, selepas awak balik semula selepas 1 jam, awak dapati plastik ni akan nampak ada bekas-bekas air. Dan kalau kita tinggal, memang akan nampak air banyak.
kadang-kadang penuh dalam plastik tu, hampir penuh kalau awak tinggal lama. Maknanya memang air keluar dan dia terperangkap dalam plastik. Maknanya air tu datang daripada mana? Air datang daripada daun pucuk yang awak ikat dengan plastik tu. Dan kalau yang nak yang simple lagi, yang ni memang cikgu buat dengan pelajar, awak ambil botol putih ni, botol biskut banyak dekat rumah awak tu, awak letak saja macam ni atas rumput dan awak tinggalkan dalam sejam 2 jam. Pastikan awak buat eksperimen ni pada hari panas. Sebab apa? Sebab nanti liang stoma terbuka. Bila liang stoma terbuka, kan cikgu dah ajar pada masa sama karbon dioksida masuk, tetapi pada masa sama wap air keluar. Okey, dalam bentuk wap air akan keluar dalam bentuk wap air. So awak akan lepas awak tinggal 2 jam, awak akan dapati dalam bekas berkaca tu akan nampak ada air. Ada wap air. So maknanya daun di rumput tu melakukan transpirasi. Okey, gapo transpirasi? Proses kehilangan air dalam bentuk wap air keluar ke persekitaran secara proses sejatan. Berapa banyak? 90%. Keluar melalui apa? Keluar melalui liang stoma daun. Simple saja. Kalau you all nak buat, buatlah esok. Okey. Mengapa transpirasi ni diperlukan dalam tumbuhan? Kenapa pokok mesti buat transpirasi? Sedangkan kita bagi 100, 90% hilang air. Ada kepentingan ke cikgu? Ada pelajar pernah tanya cikgu. Dia kata 90, kita bagi 100% air. Tiba-tiba 90% hilang. Buat gapo gitu? Okey, so transpirasi ni diperlukan untuk membuktikan bahawa akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral dari tanah. Okey, akar tumbuhan menyerap air dari situ hantar ke batang, batang hantar ke daun. Jadi kalau tak ada transpirasi, air tak akan gerak lah Kak, dia akan masuk setakat akar je. Tapi sebab ada transpirasi, air akan diangkut daripada akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. Maknanya sampai belakang. Okey, yang kedua, air ni dia menyerap tenaga haba dari daun. Okey, dia menyerap tenaga haba daripada daun dan tersejat menjadi wap air. Jadi bila air lalu tu dia akan serap tenaga haba daun dan dia memberi kesan penyejukkan kepada tumbuhan. Okey, sebab air melalui akar pergi ke batang, batang pergi ke daun. Jadi air tu diserap tenaga haba, serap tenaga haba keluar. Menjadi wap air. Jadi bila dia lalu tu memberi kesan penyejukkan kepada tumbuhan. Yang ketiga, transpirasi ni menghasilkan daya tarikan. Apa cikgu dia hasil daya tarikan? Yalah, dia nak tarik air daripada tanah pergi ke akar tu. Dia tarik air pergi ke akar. Akar tarik lagi air naik ke batang. Batang tarik lagi air naik ke daun. So transpirasi ni sebenarnya menghasilkan daya tarik. Menghasilkan daya tarikan yang boleh menggerakkan air dan garam mineral secara berterusan di dalam salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan. Kalau tak ada transpirasi, dia tak boleh nak tarik air. So bila tak boleh nak tarik air, boleh tak air ni nak masuk ke batang, batang nak pergi ke daun? Tak ada lah Kak. Ceritanya transpirasi ni bila dia nak ambil air, tarik keluar tu dia akan tarik daripada akar lagi. Akar masuk ke batang, batang pergi ke daun dan hilang ke persekitaran. So jelas nombor 1, kepentingan transpirasi ni biasa naik dalam soalan struktur. Yang pertama dia serap air dan garam mineral dari tanah. Yang kedua memberi kesan penyejukkan sebab dia serap tenaga haba. Yang ketiga menghasilkan daya tarikan. Daya tarik itulah yang menggerakkan air secara berterusan. Kena ada sokmo, berterusan dari salur xilem dari akar ke seluruh bahagian tumbuhan. So awak kena hafal lah 1, 2, 3 Okey, seterusnya. Faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. So transpirasi ni dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi ni ada soalan, dia tanya adakah kadar transpirasi tumbuhan di gurun berbeza dengan tumbuhan di hutan hujan tropika? Selepas ni kita akan tengok adakah persekitaran yang tercemar mempengaruhi kadar transpirasi? Ada kaitan tak dengan transpirasi? Okey. So kalau kita tengok di sini ada 4 faktor
Ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi. Apa maksud cikgu kadar transpirasi ni? Maksud cikgu, kadar kehilangan air tu dia boleh jadi banyak atau sedikit berdasarkan 4 faktor. 4 faktor tersebut suhu persekitaran. Okey, nanti kita akan tengok kalau suhu hari panas, transpirasi tinggi ke rendah. Kalau suhu tu rendah, hari sejuk, tinggi ke rendah. Lepas ni kita akan tengok. Yang kedua, faktor kelembapan relatif. Kelembapan relatif ni maksudnya hari hujan, lembap, mendung. Okey, mempengaruhi kadar kehilangan air. Okey, yang ketiga, keamatan cahaya. Tadi cikgu kata kena buat eksperimen tu di waktu hari yang panas. Lepas ni kita akan tengok kalau cahaya banyak, cahaya sedikit dan akhir sekali pergerakan udara. Pergerakan udara ni maksudnya hari berangin. Dia ada udara, hari berangin. Okey, so kita pergi satu persatu. Okey, cikgu pergi satu persatu. Yang pertama, keamatan cahaya. Okey, dia kata semakin tinggi keamatan cahaya. Awak kena pandai baca graf dia. Ni graf keamatan cahaya, paksi keamatan cahaya. Maknanya semakin tinggi, semakin banyak cahaya, semakin banyak cahaya. Okey? Semakin tinggi kadar transpirasi. So you nampak tak? Semakin ni, dia kau naik. Semakin lagi, naik lagi. Semakin lagi, dia naik lagi. Maknanya semakin tinggi ataupun semakin banyak cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey? Sekiranya keamatan cahaya bertambah, maknanya cikgu, maksudnya cahaya kau banyak. Daripada pukul 6 pagi, pukul 7 pagi, 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi, 11, 12 tengah hari panas cenceng tu. Okey. So, semakin bertambah keamatan cahaya, semakin bertambah kadar transpirasi. Boleh dia makin naik. Tetapi dia kata meningkat sehingga menjadi malar. Nampak tak graf ni dah jadi malar. Kalau cikgu suka panggil malas. Malar. Malas dengan malar. Sebab apa? Awak tambah keamatan cahaya, dia makin naik. Tambah lagi, dia makin naik. Tambah lagi, dia makin naik. Tapi tambah lagi, dia tak say naik. Dia jadi malar. Malar. Dia tak nak naik. Okey. Kadar transpirasi menjadi malar. Kenapa dia tak nak naik? Kerana kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara menjadi faktor penghat. Dia gini Kak, cara mudah nak ingat. Awak tengok graf ni keamatan cahaya kan? So awak ingat, daripada 4 faktor tadi, keamatan cahaya cikgu sebut dah. Ni keamatan cahaya ni ada dah sini. So apa faktor dia yang cikgu tak sebut lagi? Kelembapan, suhu dan pergerakan udara. So maknanya kalau cahaya kau naik lagi pun dia tak say naik. Okey, kalau ingat balik cikgu rasa yang ni dah ada, kita dah belajar dalam tajuk, bukan tajuk lah, dalam kelas sebelum ni. Okey, cikgu nak tanya dah sebab cikgu memang suka tanya orang. Ainin Sofia, kenapalah bila kita tambah keamatan cahaya, selepas tu dia malar, dia tak say naik. Kenapa? Sekali lagi cikgu. Sekali lagi ni. Bila kita tambah keamatan cahaya, dia malar, dia tak say naik. Kenapa? Memanglah sebab faktor penghat ni. Tapi cikgu nak sebab dia. Kenapa bila kita tambah keamatan cahaya, memang tak nak naik. Tambah lagi. Tak nak naik. Tambah lagi dia jadi malar. Kenapa? Ada dalam sebelum ni, tajuk sebelum ni kita dah belajar. Kenapa dia tak nak naik walaupun kita tambah cahaya? Tadi cikgu kata semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Tapi kenapa bila kita tambah lagi dia tak nak naik, dia jadi malar? Tak tahu lah cikgu. Mana boleh tak tahu, ada dari buku teks. Okey, kita tanya Nasuha. Ya, Nasuha. Faktor penghat lah cikgu.
Tak usah lah faktor penghat. Dia ada di situ. Sekejap. Ha. Ayah, cikgu sudah ajar. Ingat tu. Okay, Yoshini. Ya, cikgu. Ha. Kenapa? Ni 5 bina ni cikgu tanya ni. Cikgu tak pergi ke 5 sifat lagi ni. Cikgu, saya rasa kalau Saya nanti dia rasa suhu sekejap cikgu. Bila dia suhu naik, enzim jadi ternyah asli ke? keamatan cahaya tu bukan suhu. Oh, keamatan cahaya. Ni keamatan cahaya ni bukan suhu. Okey, kita tak boleh jawab ni. Okey, 5 ilham. 5 ilham dah 5 syifa. Nur Aina Syafika. Nur Aina Syafika. Tak boleh jawab belaka. Awak ingat tak pernah kan kita belajar dalam tajuk ni juga? Dia kata pernah liang stoma tu cara dia nak sesuaikan diri ialah bila cahaya makin terang, makin panas, cahaya ke terang ni maksud dia panas dah deh. Suhu makin naik dia. So cara dia ialah, cara dia nak menyesuaikan diri ialah liang stoma tertutup ke? Tak ingat? Cikgu pun sekejap ada dalam buku teks. Muka surat berapa ni? Sekejap sama-sama kita cuba cari. Cuba you all cari. Dalam buku teks ada bagi tahu. Salah satu cara, tak silap cikgu dekat tajuk kecil-kecil je. Mana cikgu ayat kawak ni? Sekejap kita cari. Sama-sama kita cari. Ada dalam buku teks. Sekejap kita sama-sama cari. Memang salah satu cara dia nak menyesuaikan diri dengan hari yang panas tu, dia akan menutup liang stoma dia. Kalau makin terang cahaya. Cikgu pun tak jumpa bila nak ayat kawak ni. Ada dalam buku teks. So, tak jumpa lah. Tapi gitulah. Jadi bila makin terang cahaya, kadar pun jadi malar lah. Dia tak naik dah. So kalau katakan tiba-tiba kita tambah pergerakan udara ke, dia akan naik balik. Dia akan naik balik sehinggalah dia jadi malar pula. Jelas ke? Jadi awak ingat macam ni, kalau graf ni tentang keamatan cahaya yang kita tak sebut lagi iaitu suhu, kelembapan, pergerakan udara tu adalah faktor penghat dia. Boleh? Okay, jelas So ingat bentuk graf. Jadi untuk tajuk ni awak kena hafal yang ni, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Yang kedua awak kena hafal graf dia. Yang ketiga awak kena hafal faktor penghat. Yang keempat, kenapa dia jadi malar? Cari selalu kenapa dia jadi malar. 4 benda ni kalau awak boleh faham, insya-Allah boleh buat soalan ni. Okey, kita pergi yang kedua. Yang kedua, kelembapan relatif udara. Kelembapan ni maksud cikgu banyak wap air di luar. Maknanya hari tu lembap, hari tu hujan, hari tu mendung. Okey, so semakin rendah kelembapan relatif udara. Rendah ni maksud dia hari panas lah. Kalau tinggi kelembapan maknanya hari hujan. So awak tengok ni kita tengok, kita panggil semakin tinggi, semakin banyak kelembapan, semakin banyak kelembapan, semakin banyak kelembapan, semakin banyak kelembapan. Tu cara kita baca graf. Okey. So awak nampak tak bila semakin banyak lembap, banyak air, banyak lembap, apa jadi? Semakin kurang kadar transpirasi. Okey, semakin banyak kelembapan maknanya semakin banyak air lah ni. Hari hujan ke, hari mendung ke, jadi semakin turun kadar transpirasi. Okey, kenapa? Dia kata semakin cepat, kita baca yang ni dulu. Semakin rendah kelembapan relatif udara, maknanya semakin rendah ni maknanya air sikit. Memang hari tu panas sebab tu kelembapan rendah. Maka semakin cepat wap air tersejat daripada stoma. Oleh itu semakin tinggi kadar transpirasi. Ni dia bercakap tentang yang ni. Yang graf ni. Maknanya kalau hari tu kurang lembap, hari panas, lagi banyak wap air tersejat
daripada liang stoma. Okey. Soalan cikgu lah. Dia setiap graf ni kita tak kena tahu. Kenapa bila hari lembap kadar transpirasi rendah? Kenapa bila kelembapan tinggi, okey, kelembapan tinggi maknanya hari hujan, kenapa kadar transpirasi rendah? Okey, nak tanya siapa ni? Pun ada dalam buku teks ni. Kita nak tanya Nur Salsabila. Salsabila? Tunggu senyap selalu dah. Ada dalam buku teks juga deh, Salsabila. Senyap belakang dah. Farah Ainun? Kalau tak boleh, kata tak boleh. Cikgu tak marah. Farah Ainun. Senyap pula dah. Okey, cikgu baca ni awak tulis Semua pakat tulis. Kenapa bila kelembapan tu makin tinggi, maknanya hari hujan, hari banyak air di luar tu, makin rendah kadar transpirasi. Awak tulis situ. Kerana perbezaan kecerunan wap air. Kerana perbezaan kecerunan wap air di atmosfera dengan ruang udara di antara sel adalah kecil dan melambatkan kehilangan air dari stoma. Sebab, okey, dengar balik. Sebab apa cikgu kata perbezaan kecerunan wap air di atmosfera dengan ruang udara di antara sel? Maksudnya air di luar banyak dah. Air dalam daun pun banyak. Jadi bila sama-sama banyak, dia tak boleh nak keluar lah. Perbezaan kecerunan tu sama, lebih kurang sama. Maknanya di luar pun banyak air, di dalam daun pun banyak air. So perlu tak dia keluar lagi? Tak perlulah. Jadi bila ada perbezaan kecerunan tu sedikit, maknanya mu sama-sama tinggi, luar pun banyak air, dalam pun banyak air, maka melambatkan kehilangan air dari stoma secara penyejatan. Kerana, tulis sikit lagi, kerana atmosfera sudah tepu dengan wap air. Kerana atmosfera sudah tepu dengan wap air. Maknanya di atmosfera sudah banyak wap air. Dalam daun pun banyak wap air. So sama-sama tak ada beza kecerunan. Jadi bila kurang perbezaan, dia tak boleh nak keluar. Dia ni, dia kena ada beza. Tinggi so, rendah so, barulah air tu boleh meresap keluar. So sekarang air tak boleh nak keluar sebab sama-sama tinggi, sama-sama banyak air. Kerana persekitaran sudah tepu, sudah banyak dengan wap air. Jelas Okey, tu graf yang kedua, faktor yang kedua lah. Okay, kita pergi faktor yang ketiga. Okey, faktor yang ketiga ni ialah suhu. Okey, jadi kita boleh gunalah yang Yoshini jawab tadi. Okey, so kita tengok suhu. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan menambahkan kadar transpirasi. So cara nak baca graf ni pun semakin meningkat suhu, semakin panas, maka kadar transpirasi pun semakin meningkat. Kenapa? Sebab bila semakin panas, tenaga kinetik ni ialah tenaga pergerakan ke? So molekul air tu dia gerak macam air lah, macam kita kita panaskan air dalam cerek kita panaskan air dalam cerek. So bila kita panaskan air dalam cerek ni, molekul air ni dia akan gerak lagi laju. So bila lagi laju dia mudah nak hilang ke persekitaran. Okay, so samalah macam daun. Jadi bila dia wap air ni duduk sini, duduk bawah-bawah dekat liang stoma. Jadi bila hari makin panas, liang stoma memang dah terbuka Liang stoma terbuka bila ada cahaya. Jadi bila makin panas, tenaga kinetik air ni makin bergerak lagi laju, dan dia mudah hilang ke persekitaran. Okay? Okay, so ingatlah hafal formula dia. Okay, semakin apa, hafal graf, hafal sebab. Okey. Kita pergi yang ketiga. Pergerakan udara. Pergerakan udara ni angin. Pergerakan udara ni angin. So pergerakan udara
menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. So nampak tak graf ni? Semakin banyak kelajuan angin, semakin banyak kelajuan angin, semakin laju, semakin laju, semakin laju. Apa jadi? Kadar transpirasi semakin meningkat. Okey, jadi kenapa gitu? Sebab semakin ada kelajuan angin, maknanya angin makin laju, apa jadi? Air kan duduk dekat liang stoma dah. So lagi cepat, lagi mudah air tersejat keluar. Maka semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar air keluar daripada daun. Boleh dah? Jadi awak ada 4 dah faktor, iaitu pergerakan udara, angin. Yang kedua suhu. Yang ketiga keamatan cahaya. Dan yang keempat kelembapan. So keempat-empat ni awak kena hafal graf. Okey, setakat ni lah ada pelajar nak tanya. Apa-apa cikgu bagi peluang nak tanya soalan. Tak ada dah. Okey, so cikgu rasa awak faham. Kita terus pergi yang seterusnya. Okey, yang ni eksperimen ni kita tak boleh nak buat. Kita akan buat bila awak bersemuka nantilah. So kita nak tengok apakah kesan faktor persekitaran terhadap kadar transpirasi. Jadi kita nak tengok kesan persekitaran ni, kalau awak tengok banyak. Tengok kadar transpirasi lebih tinggi dengan kehadiran angin. Kita akan guna kipas. Okay, kipas tu kita akan tekan speed 1, speed 2, speed 3. So maknanya semakin laju kelajuan angin, semakin laju kelajuan kipas tu, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, yang kedua, kadar transpirasi lebih tinggi pada keamatan cahaya yang tinggi. Biasanya kalau eksperimen ni, cikgu akan suruh pelajar ada 2 kumpulan. Satu kumpulan buat dekat luar, bawah keamatan cahaya. Satu lagi kelas buat di dalam makmal, kipas tutup. So kita nak tengok result yang mana, keputusan yang mana tinggi. Jadi semakin tinggi keamatan cahaya, kipas dah kait dengan kipas dah. Keamatan cahaya, cikgu silap ni. Kita akan ada 2 kumpulan. Satu kumpulan buat eksperimen ni bawah cahaya matahari. Satu lagi kita akan tutup dengan plastik hitam dekat pucuk tu. Okay, jadi kita akan tengok result yang mana yang tinggi. So mestilah yang keamatan cahaya dah yang tinggi. Yang ketiga, kadar transpirasi lebih tinggi pada suhu yang tinggi. Biasanya kalau eksperimen ni, cikgu akan guna lampu, mentol. Nanti cikgu akan tunjuk gambar. Mentol tu, kita akan, mentol tu mewakili suhu lah, dia akan panaskan. Okay? Jadi kita akan letak dia ikut jarak lah. Yang keempat, kelembapan relatif. Kalau kelembapan ni biasa cikgu tak buat lah, yang ni sebab susah dah. Kurang menjadi. Sebab kelembapan ni dia kena hari yang hujan dah. Okey, jadi pemboleh ubah yang kita manipulasi lah, kita nak tengok faktor-faktor persekitaran. Cahaya, suhu tinggi. Pemboleh ubah yang bergerak balas, kita nak tengok kadar transpirasi tinggi atau rendah. Dan biasanya kita guna sama ada pokok bunga raya atau pokok pokok, cikgu dah lupa dah nama pokok tu. Adalah sejenis pokok dekat sekolah kita tu. Itu je yang menjadi. So macam mana rupa eksperimen ni, awak akan set up macam ni lah, lebih kurang Awak akan letak pucuk, awak sambung dekat alat ni, kita panggil potometer. Okay, dan kita akan letakkan bikar yang ada air. Nanti kita nak tengok lah betul ke air ni akan keluar daripada daun melalui liang stoma. So bila air tu keluar, dia menghasilkan pergerakan gelembung udara ni. Dia akan pergerakan gelembung udara tu. Okey. Okey, kita akan kira jarak pergerakan gelembung udara. So kita akan kira jarak dia. Kalau cepat, lagi cepat dia bergerak. Okey, lebih kurang macam ni lah rajah dia. Lebih kurang macam ni. Kita tak akan buat guna potometer tadi. Kita buat lebih kurang macam ni. Ada air, ada bikar, lepas tu kita guna tip kapilari, kita letak pucuk di sini Okey, lebih kurang macam ni lah. Dan air tu biasanya kita guna air yang berwarna supaya bila pergerakan gelembung udara tu, kita nampak. Dan kita akan ukur lah jarak pergerakan dia gerak setara mana. Jauh ke dekat.
dia punya pergerakan jarak. Nanti you all akan buat eksperimen ni lah di sekolah. Dan semasa awak nak potong pucuk tu, dia mesti eksperimen ni nak potong pucuk ke nak gapo ke mesti buat dalam air. Sebab apa? Kenapa? Sebab kita tak nak putus turus udara. Dia kan tadi kita belajar salur xylem kan mengangkut air. So kita takut bila kita dah bawa tak kita keluarkan daripada bekas berisi air tu putus. Dia punya turus udara yang tarik air tu. So bila jadi gitu tak ada eksperimen lah. Dia macam straw lah, straw. Bila kita dah keluarkan daripada air tak ada dah. Tak ada dah. Bila kita tak hisap straw tu, dia tak ada dah turus air tu, turus udara yang tarik air tu. So tak jadilah eksperimen kita. Okey, ni lebih kurang kalau guna lampu macam ni lah. Kita akan halakan ke arah pucuk sebab kita nak beri suhu yang panas tu nampak? So nanti kita akan ukur di sini. Okey, ni lebih kurang eksperimen ya. Nampak kan bika apa-apa saja awak nak potong pucuk ke, awak potong daripada pokok pun kena segera masukkan dalam air. Dan besen-besen ni kita bawa ke makmal. Okey, kita pergi kepada soalan. Apakah maksud transpirasi? So kita jawab yang tu dulu. Okey, transpirasi ialah proses pembebasan wap air secara sejatan. Nyatakan kaitan antara transpirasi dengan stoma. Jadi transpirasi air keluar secara wap air melalui proses sejatan tu berlaku melalui liang stoma. Okey, soalan 2. Selain suhu yang tinggi dan pergerakan udara yang laju, keamatan cahaya juga turut mempengaruhi transpirasi. Jelaskan. Jadi awak kena terangkan keempat-empat lah ni. Kalau tengok soalan ni dia kata selain suhu yang tinggi dan pergerakan udara yang laju, keamatan cahaya juga turut mempengaruhi transpirasi. Jelaskan. Maknanya dia nak suruh terangkan tentang keamatan cahaya. Jadi jawapan dia, apabila keamatan cahaya tinggi, suhu persekitaran juga meningkat. Betul tak? Bila keamatan cahaya tinggi, maknanya daripada pukul 6 pagi, 7 pagi, makin tinggi cahaya, makin terang cahaya, makin terang, maknanya suhu pun makin naik. Okay. Hal ini menyebabkan wap air dalam udara tersejat. Sebab apa? Sebab bila ada cahaya, liang stoma terbuka. Jadi bila liang stoma terbuka makin luas, lagi banyak wap air dalam udara tersejat dan mempunyai lebih ruang untuk diisi oleh wap air yang tersejat daripada daun. Oleh itu semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Maknanya lagi tinggi cahaya air di luar rendah. Kepekatan air di persekitaran rendah. Sedangkan air dalam daun tinggi. Jadi bila ada ada kecerunan kepekatan, maknanya air di luar rendah, air di dalam tinggi, sebab itulah dia boleh tersejat keluar. Jadi semakin tinggi keamatan cahaya maknanya semakin kurang air di luar. Sedangkan air dalam daun banyak, maka sebab itulah air lebih banyak keluar secara sejatan. Okey, soalan yang ketiga, pokok X telah ditenggelami banjir selama 2 hari. Apabila air surut, daun pokok X telah dipenuhi dengan lumpur. Bagaimanakah keadaan ini memberi kesan terhadap proses transpirasi? Okey, so jadi lumpur yang terlekat di permukaan bawah daun akan menutup liang stoma. Jadi bila tutup liang stoma, air boleh keluar tak? Air tak boleh. So bila air tak boleh keluar, mengurangkan kadar transpirasi. Okey. Okey, cikgu ada satu tugasan untuk awak. Cikgu nak awak buat selalu malam ni. Sikit je soalan ni, 6 markah, soalan Lestari Kebat. Dan cikgu nak awak jawab selalu malam ni. Kalau siap, hantar selalu. Kalau tak, cikgu tunggu sehingga pukul 10 pagi esok. Okey, so soalan dia, anda adalah seorang kontraktor landscape yang telah berjaya mendapat tender untuk membuat landscape di kawasan panas, terbuka dan berangin. So awak baca kawasan ni panas, terbuka. Bila dia terbuka, dia mudah terdedah kepada angin. Cadangkan pilihan tumbuhan yang sesuai yang awak nak tanam dekat kawasan tu. Jadi untuk soalan ni awak kena fikirlah jenis tanaman apa.
Cikgu nak satu je tanaman. Dah awak cari satu, sekurang-kurangnya satu tumbuhan yang sesuai untuk ditanam di kawasan macam ni. Panas, terbuka dan berangin. Dan cikgu nak awak terangkan mengapa awak pilih tanaman tersebut. Ada kaitan soalan ni dengan transpirasi tadi. Okey, so 6 markah. Jadi cikgu tinggalkan awak dengan tugasan ni. Jangan lupa siapkan tugasan ni dan soalan formatif tadi. Okey, so setakat ni dulu. Esok kita jumpa untuk tajuk last lah, 2.5 dah. Okey. Ada nak tanya? Sebelum kita berakhir. Tak ada? Tak ada nak tanya Ada siapa-siapa nak tanya? Okey, kalau tak ada, awak boleh continue dengan tugasan malam ni. Kalau siap, hantar selalu. Okey? Okey, Assalamualaikum. Boleh teruskan dengan kerja sekolah dah. Okey. Terima kasih Boleh dah cikgu. eh? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu.